Bab sembahyang malam itu dua rakaat. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar bahawa ada seseorang bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sembahyang malam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan katanya, salatul lail mathna mathna. Sembahyang malam itu dua rakaat. Apabila seseorang daripada kamu telah takut ataupun telah bimbang, sudah masuk ataupun bimbang akan masuk subuh, shalla raka'atan, dia bersembahyanglah satu rakaat, tutiru lahu ma qad shalla, sebagai witir baginya kepada apa yang telah kepada sembahyang yang telah dikerjakannya. Babun fi raf'is saut bil qira'ah fi salatil lail. Ini bab mengangkat suara, yakni meninggikan suara membaca Al-Quran dalam sembahyang malam. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ikrimah daripada Ibnu Abbas, katanya bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah sekadar didengari orang yang berada di dalam bilik ketika baginda di rumah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa beliau berkata, bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam kadang-kadang baginda meninggikan suaranya dan kadang-kadang merendahkan. Abu Daud berkata, Abu Khalid Al-Walibi namanya ialah Hurmuz. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Thabit Al-Bunani daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sanad satu lagi daripada Thabit Al-Bunani daripada Abdullah bin Rabah daripada Abi Qatadah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar pada suatu malam. Didapatinya Abu Bakar sedang bersembahyang dengan merendahkan bacaan, dengan merendahkan suaranya, yakni ketika membaca Al-Quran. Perawi berkata, Nabi SAW juga lalu dekat Umar bin Al-Khattab ketika dia sedang bersembahyang dengan meninggikan suaranya, yakni ketika membaca. Qala, perawi berkata, setelah mereka berdua berada bersama-sama dekat Nabi SAW, ketika itu Nabi SAW bersabda, hai Abu Bakar, aku lalu dekatmu ketika engkau bersembahyang, engkau merendahkan suaramu ketika membaca Al-Quran. Qala, Abu Bakar menjawab, memang saya telah pun memperdengarkan kepada orang yang saya berbicara dengannya, yakni kepada Tuhan. Kadar itu cukup. Qala, perawi berkata, Nabi SAW berkata kepada Umar pula, aku lalu dekatmu ketika engkau bersembahyang dengan meninggikan suaramu, yakni ketika membaca Al-Quran. Perawi berkata, Umar pun menjawab, wahai Rasulullah, yakni saya buat begitu dengan maksud menyedarkan al-wasnan, yakni orang-orangnya duduk tidur, wa atrudus syaitan, dan untuk menghalau syaitan. Hasan yakni Hasan bin As-Sabbah dalam riwayatnya menambahkan begini, selepas itu Nabi SAW bersabda, wahai Abu Bakar, angkatlah sedikit suaramu itu, yakni tinggikan sedikit suaramu. Dan Nabi SAW berkata kepada Umar, rendahkan sedikit suaramu, yakni perlahankan sedikit suaramu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW menyebutkan kisah tadi juga. Tetapi perawinya tidak ada menyebutkan kata Nabi SAW kepada Abu Bakar, angkatkan sedikit suaramu itu, dan kepada Umar, rendahkan sedikit suaramu itu, tidak ada disebut dalam riwayat ini. Walau bagaimanapun, perawi riwayat ini ada menambahkan lafaz yang lain pula, iaitu Nabi SAW bersabda,
aku dengar suaramu wahai Bilal ketika engkau membaca surah ini dan surah ini. Bilal menjawab, kalamun tayyib, itu adalah kalam ataupun percakapan, bahasa yang baik. Allah kumpulkan sebahagiannya kepada sebahagian yang lain. Ketika itu Nabi SAW bersabda, kullukum qad asaba, semua kamu telah menepati yang benar, ataupun semua kamu betul, semua kamu betul. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah bahawa ada seseorang bangun pada waktu malam, lalu dia membaca dengan mengangkat, dengan meninggikan suaranya ketika membaca Al-Quran. Pada keesokan paginya Rasulullah SAW berkata, yarhamullahu fulan, semoga Allah merahmati si fulan. Ka'ayyim min ayatin, berapa banyak ayat, berapa banyak ayat. Tapi dalam tak apalah, kita tengok kan. Dia telah mengingatkan saya pada malam tadi, yang mana saya telah terjatuh, yang mana telah terjatuh daripada saya, yakni yang mana saya telah tidak membacanya kerana terlupa. Dia telah mengingatkan saya. Abu Dawud berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Harun An-Nahwi daripada Hammad bin Salamah dalam surah Ali Imran, berhubung dengan bacaan, bacaan wa ka'ayyin min nabiyyin, wa ka'ayyin min nabiyyin. Bermakna kalau tadi ka'ayyin min ayatin itu sebenarnya wa ka'ayyin min nabiyyin, begitu. Tapi kalau ka'ayyin min ayatin pun boleh juga, seperti kita akan bincangkan nanti. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Sa'id, katanya pernah Rasulullah SAW beriktikaf dalam masjid. Maka Nabi SAW mendengar para sahabat membaca Al-Quran dengan suara yang nyaring. Fakashafa as-sitr, Nabi SAW pun menyingkapkan, membuka selok, kita kata buka tabir dia. Waqala, dan baginda bersabda, ala inna kullakum munajin rabbah, ingat masing-masing kamu tu sedang bermunajat dengan Tuhan. Oleh itu janganlah sekali-kali ada sebahagian daripada kamu mengganggu sebahagian yang lain dengan mengangkat suara pada ketika melebihi yang lain, pada ketika membaca Al-Quran, ataupun baginda bersabda pada ketika bersembahyang. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Uqbah bin Amir Al-Juhani, katanya Rasulullah SAW telah bersabda, orang yang membaca Al-Quran dengan suara yang tinggi ataupun dengan suara yang nyaring, dengan nyaring, sama seperti orang yang memberi sedekah dengan nyata ataupun secara terbuka. Dan orang yang membaca Al-Quran dengan perlahan, sama seperti orang yang memberi sedekah tidak dengan nyata, secara sembunyi-sembunyi. Kita tengok semula tempat tadi. Babu salatil lail mathna mathna. Imam Abu Dawud buat mari di sini tajuk ni. Seperti kita maklum, Abu Dawud maksud dia nak ayat dalil masing-masing, dalil bagi masing-masing ulama. Di sini dia kata sembahyang malam tu dua rakaat. Padahal sebelum pada ni dia sudah mari dah. Sembahyang malam tu boleh juga lebih daripada tu. Tetapi dengan tajuk yang terangnya dia buat ni, menunjukkan inilah yang dipilihnya, pilihannya. Itu yang pertama. Ini pilihannya. Kalau sembahyang malam
hak paling moleknya iaitu dua rakaat. Walaupun boleh juga kalau tidak 2 rakaat, 4 rakaat atau lain-lain lagi boleh. Tetapi hak paling baik ialah 2 rakaat. Itu yang pertama. Yang keduanya, Imam Abu Daud nak mengisyaratkan kepada ada juga orang lain yang pegang dengan cara lain, tidak 2 rakaat, dia buat 4 rakaat. Dia ada dalil yang lain. Dia ada dalil yang, dia tidak pakai hak ni lah. Dia tidak mengutamakan hak ni. Tetapi bagi dia hak ni lebih afdal, lebih baik, walaupun hak lain tu boleh juga. Maknanya Imam Abu Daud ni dia cerita dalil bagi masing-masing ulama ni bukan dalam perkara fiqh. Hak utama tu, hak besar tu masalah halal ke haram ke, ataupun wajib ke, sunat ke, ataupun harus saja, bukan gitu. Tetapi hak sunat-sunat ni pun dia sentuh juga, bukan hak wajib saja. Hak haram ke, bukan gitu. Khilaf ni dalam perkara sunat pun dia sebut juga, bukan dalam perkara hak besar-besar saja, tidak. Dan kita dapat tahu benda ni melalui tajuk yang dia buat tu macam ni, salatul lail mathna. Mathna itu ada 2 maknanya. Satunya, setiap 2 rakaat bagi salam, ada salam. Maknanya ada duduklah, tahiyat tu adalah. Setiap 2 rakaat duduk, bacalah tahiyat tu, lepas tu ada salam. Satu maknanya. Satu lagi, setiap 2 rakaat ada tasyahud, yakni tahiyat. Tidak semestinya sembahyang itu 2 rakaat, boleh jadi boleh jadi 4 rakaat. Tapi dikatakan 2 tu sebab pada setiap 2 rakaat ada duduk untuk baca tasyahud ataupun tahiyat kita. Itu maksud. Walau bagaimanapun, hak lebih baiknya 2 rakaat sungguh. 2 rakaat satu salam, 2 rakaat salam, begitu. Bukan 2 rakaat tu duduk tadi, dengan makna duduk tadi. Sebab ada juga yang mengamalkan dalam sembahyang malam ni dia tidak duduk. Duduk tu tahiyat akhir saja. Maknanya rakaat yang pertama, 2, 3, 4, 5 tak duduk. Hak duduk tu mana kalau sembahyang 8 rakaat hak akhir. Gitu. Di sini dia nak cerita hak lebih baiknya, hak lebih moleknya setiap 2 rakaat itu duduk. Sama ada beri salam ke atau tidak. Itu satu perkara. Setiap 2 rakaat itu duduk dan setelah tahiyat bagi salam. Itulah yang paling baik. Itu hak paling baik. Ini ke mana-mana pun khilaf ini khilaf dari segi afdaliyah, dari segi aulawiyah, dari segi hak mana lebih afdal, itu saja. Bukan nak buat lagu lain tu tak boleh dah. Boleh. Khilaf dari segi hak mana lebih afdal sahaja. Gitulah. Itu yang pertama, berhubung dengan tajuk dia tu. Yang kedua, di sini disebutkan Abdullah bin Umar meriwayatkan bahawa ada seseorang tanya. Seseorang itu siapa? Seseorang itu siapa? Seseorang itu tidak jelas di sini. Ini setengah ulama kalau dalam bidang hadis ni dia ada bab mubhamat. Dia panggil kitab tu memang tulis khusus untuk mubhamat. Yang ni untuk perawi-perawi yang mubham, yang sama, tak jelas. Misalnya di sini Ibnu Umar meriwayatkan bahawa ada seseorang. Seseorang itu siapa? Dia ulama ada tulis kitab suku, satu bidang dalam hadis pula, satu cabang dalam ilmu hadis, iaitu bincang tentang mubhamat. Yang ni siapa dia hak mubham? Sama ada boleh dikesan melalui riwayat-riwayat lain ataupun tidak boleh dikesan. Dia cuba pastikanlah. Itu dia bincang hak tu saja. Di sini disebutkan, dia kata Aini berkata dalam syarah kita ni muka surat 85, dalam Mu'jam Tabarani disebutkan anna rajulan, seseorang itu dia diri, yakni Ibnu Umar tu sendiri. Dia kata Ibnu Umar meriwayatkan bahawa ada seseorang itu dia ada. Gitu.
berdasarkan riwayat Tabarani, iaitu Ibnu Umar sendiri. Tetapi hak ni tidak berapa sedap, kata dia. Kalau kita nak kata Ibnu Umar sendiri rajulan itu, sebab apa? Kalau kita tengok riwayat Abdullah bin Syaqiq yang meriwayatkan daripada Ibnu Umar, dia sebut anna rajulan sa'ala Rasulullah, ada seseorang tanya Rasulullah, huwa wa inni bainahu wa bainas sa'il, dia sendiri dengan aku dan di antara orang yang bertanya. Mana orang yang bertanya tu suku, orang lain suruh pula, orang lain pula. Mana pada ketika tanya tu aku ada, dia tu Ibnu Umar ada, lepas tu orang hak jundanya 3 orang. Kalau berdasarkan riwayat Abdullah bin Syaqiq, yang bertanya tu bukan Abdullah bin Umar tu sendiri, tapi orang lain. Kalau orang lain siapa? Siapa pula kalau orang lain? Di sini dia Muhammad bin Nasr dalam kitab Ahkamul Witr, riwayat daripada Atiyah daripada Ibnu Umar, anna a'rabiyan, ada seorang Arabi, orang ulu, orang darat, tanya. Tanya. Kalau Ibnu Umar, tak ada siapa pun kata dia ni Arabi. Tak ada siapa pun kata dia ni Arabi ni, mana jarang-jarang mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sahabat tu hak duduk memang di Madinah tu, orang tidak panggil Arabi hak tu. Dan Ibnu Umar tu tak ada siapa pun kata Arabi, maknanya orang lain. Tapi Arabi tu nama apa pun tidak jelas. Tidak jelas. Maknanya yang mubham ini tetap mubham. Yang mubham itu tetap mubham. Jadi kita dalam masalah lagu ni, lagu mana? Ulama mengatakan boleh jadi orang tu pun tanya, Ibnu Umar pun tanya juga berkenaan dengan masalah ni. Jadi kedua-duanya betul. Boleh diterima pula. Orang tidak panggil bercanggah lagu tu. Itu perkara yang pertama. Yang kedua, rajul di sini tidak dipastikan siapa. Tidak dipastikan adakah hadis ni jadi dhaif? Tidak jadi dhaif kalau lagu ni. Sebab apa? Kalau kita kata Arabi, tak tahu pun tak apa, dia sahabat juga. Dan Ibnu Umar ada situ. Perawi dia Abdullah bin Syaqiq pun ada juga. Ada juga. Maknanya tak apa. Sebab apa? Sebab benda ni tidak putus. Tidak kata sanak tu putus. Tidak. Dia dengar orang tu kata. Orang tu bila dia pergi tanya, tanya tentang sembahyang ni, kira-kira dia tu orang Islam lah. Kalau tidak Islam, dia tanya tu tidak Islam, katalah benda lain lah, tapi orang ni tentu Islam dah, pun tak apa juga, sebab ada sahabat dengar dia cerita tentang tu, tak apa. Ni kalau kita kata dia Islam, lagilah dia sahabat yang bertanya. Yang mendengar tu bukan dia saja, orang lain pada, iaitu Ibnu Umar. Maka riwayat yang seperti ini tidak jadi cacat. Tapi kalau di peringkat bawah, di peringkat sanad bawah lagi, di peringkat tabi'in ke, tabi'it tabi'in ke, atau bawah lagi, maka dia jadi cacat sanad itu. Kalau mubham, tetap sama, tak diketahui siapa dia perawi itu, dia jadi lemah hadis itu. Hadis itu jadi hadis dhaif. Tapi sini rajulan itu mubham juga, tidak dhaif. Pasal apa? Pasal ni peringkat atas sahabat. Peringkat sahabat tak apa. Kalau sahabat ni dia tak ada riwayat, dia dengar daripada siapa pun, dia riwayatkan hadis, macam Ibnu Abbas ke siapa ke, pun kita terima juga. Padahal dia tidak dengar sendiri. Ulama tahu. Ibnu Abbas tu kalau mengikut Imam Ghazali dalam kitab dia Mustasfa, 4 hadis je kata dia. 4 hadis je dia dengar sendiri daripada Nabi SAW. Kalau lain terus banyak-banyak dia riwayat tu, walaupun dia tak riwayat, dia dengar daripada siapa, tentu dah dia tidak dengar. Tu mengikut setengah-setengah ulama. Tetapi Ibnul Qayyim mengatakan lebih 10, tak sampai 20 ke mana-mana. Semua kata tak sampai 20. Sedangkan dia riwayat lebih lagi. Paling tinggi pun belah-belah gitu. Tapi ada yang sampai mengatakan 4 je hadis. Tapi tak ada siapa pertikaikan hadis dia, tak ada siapa pertikai. Sebab apa? Sebab dia sahabat. Dia ambil daripada sahabat itu, orang panggil mursal sahabi. Mursal sahabi ni semua kita terima, semua terima. Tak ada khilaf. Mazhab mana pun tak ada khilaf. Semua terima. Dari segi kaedah tu terima berlaku. Tak apalah. Kita tengok pula hadis.
Ni hadis ni tinggi ni. Hadis ni. Al-Qa'nabi Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi. Dia ni anak murid Imam Malik. Dia ada Muwatta' sendiri, riwayat dia. Muwatta' ni banyak. Hak biasanya hak tersebar tu riwayat anak murid Imam Malik yang bernama Yahya bin Yahya Al-Masmudi, orang Andalusia, kalau lain ni Sepanyol. Tu riwayat yang masyhur. Tapi Qa'nabi ni anak murid Malik juga. Dia pun ada juga Muwatta' dia. Antara satu Muwatta' dengan Muwatta' ni ada pula perbezaan dia sikit sebanyak. Ada pula perbezaan sikit sebanyak dari segi tertib dia, dari segi apa, berbeza. Qa'nabi ni orang penting. Dan sanad ni molek daripada Malik. Malik ambil daripada Nafi'. Nafi' ni anak murid Abdullah bin Umar. Bukan daripada Nafi' saja dia ambil, tapi dia ambil daripada Abdullah bin Dinar, dua orang. Ambil daripada Abdullah bin Umar. Ni rujukan utama bagi Malik ataupun mazhab Malik di kalangan sahabat Ibnu Umar ni lah. Tengok, bila Malik ambil daripada orang ni, rujukan utama dia mana? Kemah. Sebab dia amat teliti dalam masalah riwayat Ibnu Umar. Dia amat teliti. Sebab rujukan utama dia. Tak apalah. Kita pergi kepada hadis. Nabi SAW kata, salatul lail mathna. Semaya malam ni dua rakaat. Yang dimaksudkan dengan dua rakaat ni sepatutnya tadi lah, dua. Sekali tu dua. Sekali semaya dua rakaat. Dan pada tiap-tiap dua rakaat tu, rakaat yang keduanya ada duduk tasyahud, dan ada salam. Itulah yang paling afdal. Kalau seseorang tu sudah takut ataupun dia bimbang masuk subuh, pasal dekat sangat dah dengan subuh, dia duduk semaya ni, dia duduk semaya tahajud ni ataupun semaya malam, orang panggil salatul lail, sama juga dengan semaya tahajud, semaya witir. Itulah lah, semaya malam tu orang panggil. Kalau dia takut ataupun dia bimbang masuk subuh, pasal dia semaya tu dekat dah, rapat dengan subuh, dekat dengan subuh, dia hendaklah buat sarka'ah. Buat sarka'ah. Yang ni tadi dua terus dua gitu. Akhir tu kalau dia kira kau dekat dah nak dengan subuh, nak masuk subuh dah, dua tadi ditambah satu. Dua tadi ditambah satu. Di rakaat yang kedua ada tasyahudnya, bangun pula. Tidak beri salam. Akhir tidak beri salam. Naik rakaat, lepas tu duduk pula. Ini sepuluh sembahyang maghrib itulah. Lagu sepuluh maghrib tu. Lagu mana? Pada rakaat yang kedua tu ada tasyahud, lepas tu bangun. Lepas tu rakaat yang ketiga tu duduk beri salam pada rakaat yang ketiga. Supaya sembahyang maghrib. Gitu. Dia bersembahyang satu rakaat lagi sebagai mewitirkan. Tirulah. Sebagai mewitirkan, yakni menunggalkan. Witir-witir itu makna tunggal, ganjil. Sebagai mengganjilkan sembahyang yang telah dikerjakannya sebelum itu. Sebelum itu dua. Yakni syaf'. Orang panggil syaf' itu maknanya genap. Sebelum pada itu genap. Akhir itu beri ganjil. Wasyaf'i wal watr. Demi yang genap dan yang ganjil. Sokmo. Dia ada sokmo. Kalau Islam, ajaran Nabi SAW, dia mesti ada sokmo. Ini balik kepada usul akidah tauhid. Dia merujuk kepada akidah tauhid, iaitu apa-apa pun kita kena buat, kita ni ada genap, ada pasangan, ada gu berlaku, boleh banding. Kalau makhluk, siang malam, buruk baik, segar sakit, tinggi rendah, ada berlaku lawan, comel huduh, kaya sesok, ada. Dan ada pasangan. Tak boleh nak duduk seorang, tak sepenuh, mesti ada pasangan, lelaki perempuan. Itu ada pasangan. Jadi hak ni penting. Kalau kaji pak fikir molek, itu sifat makhluk. Dua genak ni isyarat kepada makhluk, kejadian tu.
Wal watr, demi yang ganjil dia lah. Tuhan tu lah. Tak boleh nak kata gelak kau malas, kau tinggi, kau rendah, kau tak boleh. Tak boleh nak kata. Kalau kata pun lafaz saja serupa, hakikatnya tidak serupa dengan kita. Kalau kata comel, innallaha jamil, comel, bukan comel seperti kita. Kalau kata Allah tu lembut, innallaha rafiq yuhibbur rifq, mesra lagu mas seperti kita. Tak. Tak boleh nak mandi. Jadi dalam ajaran Nabi SAW ni dia ada hak tu. Kalau semaya genak kak buisa. Pak akhir isyarat kepada ada sah hak tidak serupa. Tauhid satu esa, iaitu Allah. Gitu. Dengan sebab itu dia gapo-gapo pun dia ajaran Nabi memang begitu. Kalau kita makan buah tamar sebutir, makan 2 butir, makan sebutir lagi, biar jadi ganjil. Gapo-gapo. Sebab apa? Nak mengingatkan kita, menarik perhatian kita kepada Allah. Yes, so. Sebab tu basuh 2, 3. Apa 3? Sebab tu juga semua dia pergi ke situ. Pergi kepada tauhid. Ingat, biar kita ingat. Bila semaya hak akhir tu, setelah 2 rakaat kita rasa masuk ke subuh ni ataupun dekat benda ni, tambah so tu jadilah witir. Jadi witir. Tutiru lahu ma qad shalla. Tambah witir ni, witir ni dalam 2 rakaat sambung tadi kau dengan takbir suku. Situ dia ada khilaf. Situ ada khilaf lah. Di sini pegangan orang-orang Hanafi kuatlah ni, antara pegangan dia. Orang-orang Hanafi dia mengatakan bahawa witir tu tak boleh so rakaat, so tunggal gitu, tak boleh bagi dia. Haram. Haram nah, sampai ke peringkat haram. Bahkan dia kena lagu mana? Dia kena 3. Witir-witir ni 3 rakaat so salam. Bukan 3 rakaat 2 salam. Tak. Bagi dia lah. Orang lain tak boleh terima, tu bab lain. Jadi bagi orang lain, bagi dia pegang gini lah. Bila dia takut semaya, bila dia takut masuk waktu subuh, mak duduk semaya, dia tengah semaya, dia bimbang. Dekat ni waktu subuh. Jadi tadi hak dia semaya 2 rakaat, dia tambah. Tambah tu makna tak ada sebut sini bui salam. Tidak kata bila 2 rakaat tu dia bui salam, bila dia takut dia bui salam. Lepas tu semaya takbir suku pula. Adakah gitu? Dia kata tidak. Bahkan hak 2 tadi sambung. Sambung so. Hak tu hak nyatanya di sini. Kata dia. Berdasarkan hadis ni gitu. Bukan 1 rakaat suku gitu. Tetapi orang lain yang tidak sependapat dengan dia, hak lain pula, dia kata witir boleh. Bahkan hak lebih moleknya, iaitu 2 rakaat, 3 rakaat 2 salam. Semaya dulu 2 rakaat, bui salam. Lepas tu naik pula, bangun pula, rakaat. Hak sa tu sebenarnya witirnya. Hak sa tu sebenarnya witir. Tetapi hak 2 tadi pun niat dah. Cuma 2 saat niat witir juga. Hak 2 tadi, hak sebelum pada sa tu. Walaupun hak sa ni suku, tapi hak 2 tadi pun niat witir juga. Niat witir juga. Jadi hak sa kemudian itu mewitirkan, mengganjilkan. Tapi dengan takbir lain setelah bui salat. Itu cara orang lain tu. Tapi 3 rakaat juga 2 salam. Itu ramai juga pendapat gitu, termasuk Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan lain-lain faham gitu. Tetapi ada juga yang mengatakan witir ni suku tak ada kena-mengena dengan sebelum pada ni. Niat witir tu pun atas hak tu. Hak sa tu sebenarnya witir, bukan atas semuanya. Ada juga pendapat lagu ni. Hak ni jarang-jarang pula. Tidak banyak pendapat ni. Walaupun bagaimanapun ia pendapat sahabat juga. Antara yang buat begitu ialah Sayyidina Muawiyah. Semaya witir sorga. Bukan sekadar ni 3 rakaat, tapi 2 salat. Niat witir juga hak 2 tu pun. Ada gitu. Ada. Semaya witir sorga. Sorga. Ada juga gitu.
Tapi tidak ramai ulama yang ikut cara lagu tu. Walau bagaimanapun boleh. Sebab dalam Bukhari pun ada sebut, orang akan tanya Ibnu Abbas, lagu mana? Amirul Mukminin kita ni, khalifah ni, dia semaya witir rakaat. Ibnu Abbas kata, biar dia lah, innahu la faqih. Dia tu orang alim, dia tu pandai, ikut dia. Dia kata, menunjukkan orang tanya tu tidak biasa. Kalau biasa tanya awak ke dia. Walau bagaimanapun Ibnu Abbas jawab boleh. Lagu tu tak apa, dia orang pandai, tak apa ikut dia. Maknanya boleh buat lagu tu. Walau bagaimanapun semua ulama mengatakan yang terlebih baiknya tidak buat so gitu saja, tidak gitu. Sama ada dengan 3 rakaat 1 salat ataupun 3 rakaat 2 salat. Hak tu hak lebih baik. Tak apalah. Babun fi raf'is saut bil qira'ah fi salatil lail. Ini bab baca derah dalam sembahyang malam. Menunjukkan sembahyang malam ni boleh baca derah. Baca qahar pun boleh juga. Baca derah pun boleh juga. Sembahyang seorang pun boleh juga. Sembahyang jemaah pun boleh juga. Orang panggil salatul lail ni. Orang panggil salatul lail ni boleh berlaku. Lepas tu dia mari riwayat daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata bacaan Nabi SAW-nya kalau ketika dia duduk di rumah lah, semaya di rumah, ketika semaya malam tu, dalam bilik dia kadang dengar orang dalam bilik dia. Sekadar tu je, dia tidak baca derah benar. Mana Nabi SAW ni, dia tengok keadaan, tempat ni setara ni, tempat ni setara ni, sedang molek lah Nabi SAW. Tapi baca derah juga, mana dengar lah orang-orang duduk dekat-dekat tu, dalam bilik tu dengar. Tidaklah kata orang duduk luar rumah pun, jauh tu pun dengar, tidak lagu tu. Tidak. Ini berhubung dengan baca dalam sembahyang malam. Nak tahu derah kokoh lagu mana? Kita tengok dalam riwayat ni lah. Dalam riwayat hak Nabi SAW buatnya lagu mana? Iaitu dia apa nama ni, kadarnya lah, sekadar dengar orang dalam bilik tu. Adapun kalau dia sembahyang dalam masjid, ada juga dia sembahyang tahajud dalam masjid, sahabat pun tu tu dia baca derah. Tu dia baca derah. Tapi kalau di rumah dia sekadar tadi. Riwayat daripada Abi Hurairah katanya bacaan Nabi pada waktu malam ni tak serupa. Kadang-kadang dia baca derah. Mana setengah-setengah malam tu dia baca derah lah. Setengah malam pada ketika malam-malam yang lain pula dia baca qahar. Qahar pun dengar lah, tidaklah derah benar. Ini bergantung kepada keadaan dia lah. Mungkin dari segi sehat ataupun tidak sehat dia, ataupun dari segi suara dia tu molek ke, ataupun ketika dia serak kau boleh jadilah tak perlulah derah. Ketika dia sakit tekak kau misalnya, waktu tu benda boleh berlaku pada dia, boleh berlaku. Baca qahar, jadi mengikut keadaan. Ataupun ketika tidak ramai mana, tidak perlu derah mana. Tapi kalau ketika ramai, kena derah lah, barulah hak belakang hak jauh kena dengar. Masa tu tidak ada speaker, tidak ada gapo. Jadi dengan cara berderah gitu. Keadaan baca dalam sembahyang malam ni tidak serupa hak Nabi SAW. Hak tu yang naknya. Ada kalanya gini, ada kalanya gini. Bukan maksud derah ni sekali derah sekali qahar ni pada malam yang sama tu sekali derah sekali qahar dak. Mula-mula baca derah, lepas tu rakaat kemudian ni rakaat yang keempat tu qahar pula. Bukan lagu tu. Ni maksudnya malam-malam yang lain-lain. Ada kalanya derah, ada kalanya tidak derah. Tapi secara keseluruhannya kalau kita tengok dalam riwayat-riwayat ni, sembahyang malam tu dia baca derah lah. Sembahyang ya baca derah. Supaya sembahyang maghrib isyak begitulah. Baca derah. Qala Abu Daud, itu tak ada apa di situ, cuma dia nak cerita Abu Khalid itu kunyah, bukannya nama. Al-Walib itu siapa dia, nama dia sebenarnya? Nama dia Hurmuz. Tu ya, dia tak ada apa. Yang ni dia nak memperkenalkan perawi kepada kita.
Cara yang seperti ini banyak dalam Sunan Tirmizi, banyak, bahkan lebih detail lagi kalau bab ni dalam Sunan Tirmizi. Dalam Abu Daud ni tak banyak mana, sikit-sikit gitu je. Kemudian riwayat daripada Thabit Al-Bunani, Imam Abu Daud mari dua sanad. Melalui sanad yang pertama ni, Thabit Al-Bunani tu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermakna hadis ini putus, maqtu', tidak muttasil, tidak bersambung. Tapi Imam Abu Daud tak mari ni, sebab tu dia mari lepas tu sanad asal lagi. Dalam sanad ni Thabit Al-Bunani meriwayatkan daripada Abdullah bin Rabah daripada Abi Qatadah. Sebab Thabit Al-Bunani ni tak ada dengan Nabi. Sebab dia nak ceritanya, ada dia riwayat dengan sanad tidak bersambung, ada riwayat sanad bersambung. Itu dah cerita. Kira-kiranya hak dia tidak riwayat tu, dalam sanad yang pertama dia tidak riwayat, dia ambil daripada siapa tu siapa. Maksudnya supaya dalam riwayat yang kedua tu lah dia ambil daripada orang tu lah. Sebab apa kita ni ada kalanya takkan nak ayat sama daripada siapa tu. Ada kalanya seseorang tu dia rayak selalu gitu untuk merekahkan cerita. Tapi dalam hadis ni tak boleh lagu tu. Dalam hadis ni tak boleh lagu tu. Kalau gol lain boleh kira, gol lain pun mengikut ulama-ulama kita, sebab itu pengaruh hadis ni, cara hadis ni, kaedah hadis ni begitu kuat. Cerita orang lain royak pun, misalnya kita nak kata siapa dia, Tok Khurasan royak dulu, Tok Khurasan royak dulu. Pak kita dah kalau dengan Tok Khurasannya tak dah. Tapi kita kata Tok Khurasan ada kata dulu. Takkanlah setiap kali kita royak tu kita nak royak siapa dia, royak kita orang ni ambil daripada siapa, ambil daripada siapa. Ada kalanya kita perekah gitu. Tetapi ulama-ulama kadang-kadang dia teliti, orang kata tu pun dia kena ada sanad. Sebab apa? Boleh orang berdusta atas nama dia, boleh juga, tidak berkait dengan Nabi saja. Orang lain pun boleh jadi juga gitu. Dengan sebab itu kalau orang kata Syafi'i kata gini, Syafi'i kata tu, siapa dia kata? Dia dengar daripada siapa? Dia tak ada dengan Syafi'i tu. Misalnya Subki kata, Syafi'i kata. Syafi'i kata tu mana? Kalau tak ada dalam kitab dia kan, maknanya dia kata melalui percakapan gini lah, melalui ngajar kau, siapa dia ayat sana. Dia kena ada. Kalau tidak, orang boleh kata, orang boleh buat. Dia kata Subki kata, Syafi'i kata. Jadi orang tak erti kan, dia kata ulama besar ni, padahal orang buat, orang reka waktu tu. Dia tak kata-kata pun, Subki pun tak kata-kata pun, orang kata je. Waktu bimbangnya. Dengan sebab itu ulama dia kata tak boleh, kaedah sanad ni kena ada belakang, bukan hak hadis saja. Sebab bahaya, hak berkait dengan agama tak boleh, kita kena ada sanad lagu ni, apatah lagi Nabi. Jadi hak ni sebab itu Imam Abu Daud bila dia amari riwayat hak mula-mula tu, sanad mula-mula tu daripada Thabit Al-Bunani daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak berhenti sekat tu, bahkan dia amari solat selepas yang ni nak ayatnya hak ni tidak putus sebenarnya. Cumanya melalui itu guru dia hak ni, Musa bin Ismail tu gitulah. Siapa sekat Thabit Al-Bunani tu terus daripada Nabi. Tapi hak dia ambil daripada tok guru dia Hasan bin As-Sabbah, tidak lagu tu. Sanad dia cukup. Dia takut orang pertikaian lah. Dia takut orang pertikaian. Jadi maknanya ni Thabit Al-Bunani ni sanad dia cukup. Tu dia ayatnya. Yang ni teliti kita, bab agama tak boleh main-main. Kena teliti. Abu Qatadah berkata, dia ayat Nabi SAW pada suatu malam tu dia keluar. Nabi SAW keluar, dia pergi jalan, dia pergi tengok. Tu cara dia pergi tengok sahabat dia ni lagu mana, dia jalan. So, dia pergi tengok Abu Bakar duduk semayang di rumah dia lah, semayang di rumah. Abu Bakar baca Qahar, tidak baca derah. Lepas tu perawi kata, yang ni Abu Qatadah lah cerita ni, perawi tu maksudnya Abu Qatadah. Lepas tu Nabi SAW pergi dekat Sayyidina Umar pula. Dia lalu dekat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar baca semaya juga, tengah semaya malam, baca derah. Situ kita nampak sifat dia ni, dua orang ni tak serupa, sama tak serupa. Banyak perkara lah tak serupa. Hak tu alah kelembut, hak ni alah kerah. Gitu. Sifat dia gitu. Bila lepas pada tu mereka berdua ni berimpun duduk dekat Nabi SAW, Nabi pun ayat lah, Abu Bakar, aku lalu dekat rumahmu, duduk semayang, baca Qahar. Dia kata, Abu Bakar pun kata,
pada dah saya kira dengan dah moga duduk kecek dengan Tuhan, bukan duduk kecek dengan orang. Lepas tu hal tu tidak tuli. Dalam hadis yang lain ada sebut Nabi SAW kata irba'u ala anfusikum, kamu kesianlah ke diri kamu sendiri, kamu bukannya panggil Tuhan hak tuli. Nabi kata buat apa ya derah gitu semuanya. Tak perlu derah. Jadi oleh kerana saya bermunajat dengan orang yang saya kira sudah cukup dah, tak perlu derah, cukup. Dan munajat ini, munajat maknanya bisik, kecek, kokoh. Kita duduk dua orang, kita duduk kecek, takkan nak derah, nak geriah derah. Kalau dalam majlis ramai perlu pendengarkan suara kita kepada orang ramai, perlulah derah. Ni dapatkah kita kecek dua orang, nak geriah derah. Dan dengan perlahan itu maknanya mesra, lembut, berlalu. Itu lebih sesuai lagi kira-kiranya. Gitulah dapat. Abu Bakar kata. Nabi pun kata kepada Umar, aku lalu dekatmu duduk semaya, mu derah, baca derah. Umar kata, wahai Rasulullah, aku nak suruh orang hak tidur tu biar bangun, kata dia. Aku tu dia. Jadi Umar ni dia banyak jenis orang lain, untuk orang lain, bukan untuk dia, untuk orang lain. Dia tu sudah ada banyak, kita tengok tindakan dia kira untuk orang lain. Orang ni macam-macam, jenis masyarakat lah. Jenis masyarakat sikit. Dan aku nak hamba syaitan, kata dia. Nak hamba syaitan. Itu tujuan dia. Kalau baca derah, orang yang duduk tidur tu dia akan dengar. Dia akan dengar, dia pun jadi berasa lah, fikir macam-macam lah. Aku nak bangun semaya ketek kau, biarlah tak boleh setara dia lama pun bangun juga. Ataupun serabut pun tak boleh nak tidur. Daripada serabut tak boleh nak tidur, duduk bobel, baik bangun maya. Jadi ada faedah juga. Itu cara Sayyidina Umar ni kan. Dia tengok kalau sahabat ni pergi semaya bawah pokok samurah tu kan, tempat Nabi SAW berbaiat tu kan, ada sahabat-sahabat pergi cari nak dapat kelebihan mungkin Nabi semaya bawah tu, dia pergi semaya. Sayyidina Umar ni nampak tidak pasti lama-lama jadi lagu lain, dia suruh tebal belakang pokok tu. Pasal apa? Dia fikir orang kemudian orang lain ni akan jadi lagu mana. Lama-lama jadi macam agama lain, ada pula pokok suci pula. Dia fikir hak tu. Bukan dia nak menafikan hak Nabi tu tak boleh diturut, dak. Hak Nabi buat tu kalau pasti molek tu. Molek tu. Tapi hak tu tidak maksud kebetulan aja. Kalau mana-mana pun dia akan semaya, siapa masa dia? Tidak sampai pokok tu. Tidak. Dan kalau tak ada pokok tu pun kita kena maya juga. Sebab tak ada Kaabah, tak maya dah kita. Semaya juga, tak ada Kaabah pun. Mengadap kot tu juga. Jadi dia ada maksud. Ada maksud tu. Supaya dia kucup Hajarul Aswad tu kan, dia kata, kalau aku dia kata derah. Bukan untuk dia untuk orang lain. Takut-takut orang jadi syirik. Dia jaga benar tu. Kalau aku tahu mu ni batu, dia kata, mu tidak boleh memberi mudarat, munafaat, gapo-gapo. Kalau lah tidak sabit, aku tengok Rasulullah kucup, aku tak kucup, kata dia. Dia kata derah, biar orang lain dengar, biar orang lain tahu kedudukan batu tu setara mana. Bukan seperti berala kau gapo, tidak lagu tu. Molek dia buat lagu tu barulah orang lain tahu kedudukan hak Islam lagu mana sebenarnya. Kalau tidak buat gitu, boleh jadi orang-orang kemudian ni jadi telajak. Itu pun ada hak telajak, sampai rebah-rebah guli mati. Duk berebut, apa yang gitu mungnya? Kerana nak kucuk tu. Dah kalau nak benar, carilah masa orang tak ada. Kita kata. Jadi Sayyidina Umar banyak kita perhati benda-benda dia buat tu, dia jaga orang ramai. Terutamanya akidah orang. Hak tu dia jaga. Dan jaga lagu tu pun ada kebenaran dia juga, ada baik dia juga. Daripada kita lek. Sebab kalau lek jadi mudarat lebih besar lagi. Mudarat lebih besar lagi. Dan dia nak menghalau syaitan. Daripada sini kita boleh tahu syaitan ni dia lari apabila dengar ngaji Quran. Sejauh suara kita pergi, dia lari. Dia tak boleh duduk, panas. Hasan, kata di Imam Abu Daud mari daripada dua sanad. Satu iaitu daripada Musa bin Ismail, yang keduanya tu guru dia Hasan bin As-Sabbah. Hasan menambah. Dia kata
Yang ni melalui riwayat dia tu Hasan ada menambah dalam hadisnya, Nabi SAW kata lagu ni. Abu Bakar kata dia, muakatlah sikit suara, berderahlah sikit. Dia kata. Dia ada tegur juga baiki. Berderah sikit. Tak usahlah kohor sangat lagu tu. Jadi dia kata kepada Umar, tak usahlah derak sangat, kohor sikit. Kohor sikit. Jadi boleh jadi sederhana. Boleh jadi sederhana. Dialah yang mengimbangkan sahabat-sahabat ni. Lepas pada tu Imam Abu Dawud mari sanad lagi daripada Abi Hurairah. Cerita tadi juga, cumanya dalam riwayat ni tak ada sebut Nabi kata kepada Abu Bakar dan kepada Umar tadi. Jadi orang kata kepada Abu Bakar, angkat sikit suara tu, berderah sikit, tak ada juga. Kata kepada Umar, rendah sikit suara tu, tak ada juga dalam riwayat ni. Tetapi dia ada berbeza daripada riwayat tadi dengan adanya tambahan ini di dalam riwayat ni, iaitu Nabi kata kepada Bilal pula. Maknanya Nabi ni kira-kira jalan kalah lah, tengah malam ni pergi tengok orang tu, pergi tengok orang ni. Bilal kata dia, aku dengar mu baca surah ni dan surah ni, capur surah ni, lagu mana? Capur surah. Dia tidak baca habis satu-satu surah tu, dia baca surah ni, surah ni. Bilal pun kata ucapan ataupun kalam Allah yang baik, kata dia, sedap, molek. Allah telah mengumpulkan sebahagiannya kepada sebahagian yang lain. Jadi kalau kita perhati ayat ni ayat ingat kepada matilah, kita kata akhirat, ingat pada mahsyar kau apa kau. Tapi dia dalam Quran ni, kalau kita perhati, dia tidak satu tempat sini, lepas tu di tempat lain. Jadi dia kira-kiranya dia ambil yang ada makna dia tu ada kaitan. Kalau cerita tentang mahsyar tu, dia ambil dalam surah ni hak mahsyar, dalam surah lain pula dia tu atur gitu. Jadi semuanya ayat tentang mahsyar tu terkumpul. Gitu. Kalau ayat tentang jual beli misalnya, jual beli sini, dia ambil sana, ambil sini. Jadi semua tu terkumpul hak jual beli. Gitu. Tidak satu surah yang lengkap dia baca gitu. Jadi dengan cara baca lagu tu kan molek juga dari satu segi. Sebab apa? Kita ingat berkenaan dengan ni, hukum dia duduk sini berlaku ni. Sekali dah baca ni, mari berlaku. Berkenaan dengan ni, ada berlaku. Berkenaan dengan perceraian, dia ada pada beberapa tempat, bukan setempat dalam Quran ni. Jadi baca ni sikit, lepas tu ambil perceraian lain pula, ambil ni pula. Tak apa baca lagu. Surah tu tidak habis. Taqra'u min hadhihi surah. Min itu bukan makna baca surah ni, baca sebahagian dari surah ni. Min tu min litab'id, makna sebahagian daripada surah ni baca, tak habis. Wa min hadhihi surah, dan sebahagian daripada surah ni pula. Gitu. Bukan makna campur dua surah. Dah. Kalau campur dua surah dia tak kata lagu ni. Kalau campur muawwidhatain misalnya, qul a'udzu birabbil falaq, lepas pada tu habis baca tu, sambung qul a'udzu birabbin nas. Itu tidak gini. Ini lagu lain ni. Ini lagu lain. Dia kata ucapan yang baik, kata dia, bagus. Allah mengumpulkan sebahagiannya kepada sebahagian yang lain, tapi tidak setepat. Jadi saya letak setepat gitu. Nabi SAW pun bila dengar masing-masing ni, kalau ni kata gini, ni kata gini, semua betul berlaku. Maknanya boleh buat lagu tu pun boleh, terutamanya kepada orang yang reti makna tu boleh. Kepada orang tidak reti makna pun sekarang ni kan ada terjemahan kan, mudah. Kita nak tahu bab ni, banyak indeks sekarang ni Quran, mudah kita nak cari. Berhubung dengan perkara ni, ni ada beberapa tempat dalam Quran, kita ambil baca tu. Boleh buat. Kalau tidak ngapa Quran pun. Ngapa Quran pun, kalau hak tak reti tak tahu juga, ngapa saja kan. Makna kalau hak reti tu lagilah molek. Apalagi kalau dia tahu hak ni hak mana. Hak ni edah misalnya. Edah orang perempuan yang kematian suami. Ni edah bercerai. Edah kerana bercerai. Lagu mana? Ni edah orang hak lagu ni. Letak sekali. Barulah terkumpul semua. Kepada orang reti tu dia nampak selalu hukum ni duduk sini. Tidak satu surah, tidak dalam satu surah tu. Jadi masing-masing sahabat ni ada mikir cara masing-masing lah. Tapi maksudnya baik berlaku. Boleh berlaku, nak buat kepada mana pun. Nabi SAW sendiri kata betul berlaku.
Kemudian riwayat daripada Aisyah, ada seorang bangun tengah malam, dia baca derahlah Quran, semaya. Pagi esok Nabi SAW pun kata, yarhamullahu fulan, semoga Allah merahmati si fulan. Ka'ayyin min ayatin, ka'ayyin min nabiyyin. Dalam setengah-setengah kita hadis ni banyak ada belakang ni, dalam Bukhari, dalam Muslim, dalam Nasa'i, banyak lagi kitab-kitab lain ada dia sebut. Cuma di dalam setengah-setengah riwayat tu bukan ayatin, nabiyyin di sini. Dan hak tu lebih sesuai di sini. Sebab apa? Di bawah ni kan dia kata wa ka'ayyin min nabiyyin. Dan hak ni, hak dibaca ni dalam surah Ali Imran. Hak ada dalam surah Ali Imran-nya wa ka'ayyin min nabiyyin. Bukan ka'ayyin min ayatin. Ka'ayyin min ayatin tu tak ada sini dalam surah Ali Imran. Hak tu ada dalam surah Yusuf. Wa ka'ayyin min qaryatin, hak tu dalam surah lain pula. Hak tu ada lah. Kalau ka'ayyin min ayatin dalam surah Ali Imran tak ada. Dengan sebab itu hak lebih sesuainya iaitu ka'ayyin min nabiyyin di sini, bukan ka'ayyin min ayatin. Kecuali kalau kita kata ka'ayyin min ayatin itu maksudnya ka'ayyin min nabiyyin itulah. Dan itu adalah satu ayat juga, dalam satu ayat dalam surah Ali Imran itu. Jadi betul juga kalau kata ayatin itu pun. Jadi berapa banyak ayat? Berapa banyak ayat? Kalau kita kata ka'ayyin min ayatin. Kalau kita kata ka'ayyin min nabiyyin, ka'ayyin min nabiyyin wa ka'ayyin min nabiyyin, ni lafaz lagu tu hak tu. Dia telah mengingatkan aku malam tadi. Makna dianya wa ka'ayyin min nabiyyin, berapa ramai nabi yang mana orang-orang yang baik-baik, orang-orang yang ikhlas berjuang sekali dengannya, dengan mereka itu. Berapa banyak? Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna kathir. Tu dalam surah Ali Imran. Berapa ramai puak-puak ribbi, orang-orang yang hatinya sentiasa ingat kepada Allah, duduk berjuang sekali dengan nabi-nabi. Berapa ramai nabi hak lagu tu. Hak tu lebih sesuai. Hak tu hak Nabi SAW terlupa. Pernah dia terlupa. Hak tu kuntu usqittuha ataupun kuntu asqattuha. Kalau kita kata asqattuha, aku telah gugurkan. Kalau kata aku telah gugurkan, itu makna aku telah mansuhkan, aku telah buangkan. Tentu sekali tidak. Sebab tu siapa kelah ni pun ada dalam Quran. Mana gugurkan dengan sebab aku terlupa. Aku baca tu jadi tinggal ayat tu. Dia baca, aku dengar, aku teringat. Jadi teringat. Kalau kita kata usqittuha, hak tu lebih sesuai. Mana tergugur daripada aku, mana bukan dengan sengaja. Tergugur, mana ayat itu daripada aku. Bila pernah aku baca, mana hak tu tergugur, mana terlepas ayat tu. Bila aku dengar dia baca ni, teringat. Gitu. Kalau kita kata ka'ayyin min ayatin, berapa banyak ayat, hak tu kurang sesuai. Sebab apa? Maknanya banyak benar. Hak Nabi SAW tu lupa ni, banyak. Banyak tu tidak molek tu, banyak tu. Tapi kalau sikit-sikit ada hak dia terlupa, jarang-jarang tu tak apa. Setelah dia sampaikan ke sahabat ni, kalau tidak sahabat ni nak baca lagu mana kalau dia tidak ajar. Dia lah juga yang ajarnya, dia tahu tu. Tapi ada ketika dia terlupa. Maknanya Nabi ni ada terlupa. Boleh berlaku terlupa tu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Tidak makna bila kata Nabi ni dia tidak terlupa. Dak. Buktinya sini hadis ni. Dia terlupa. Kalau kita kata ka'ayyin min ayatin, banyak. Berapa banyak ayat aku terlupa. Dia telah mengingatkan aku. Berapa ayat? Nabi terlupa. Itu tidak sesuai. Sebab tu kita kata yang lebih sesuainya ka'ayyin min nabiyyin. Hak tu ayat tu aku pernah terlupa. Bila aku lalu dekat dia tu dengar, aku teringat. Tapi sebelum pada tu bukan terlupa sama. Ya sahabat tu tahu tu Nabi juga royaknya, Nabi juga ajarnya. Sekala pun nak baca, tapi ada sekali tu terlupa. Nabi teringat bila dia baca.
Dan ini tidak menjejaskan kedudukan Nabi SAW dan mana-mana Nabi pun. Terlupa sebagai sifat semula jadi manusia itu ada. Adapun puak-puak Syiah yang mengatakan Nabi ini tidak boleh terlupa, tidak boleh tersalah, maksum. Nabi itu mana terpelihara daripada dosa dan terlupa. Itu tak betul. Pasal apa dia kata lagu tu? Pasal dia bui tinggi sangat kau imam-imam dia tu. Dia duduk kata dalam iktikad dia, akidah dia nya, imam-imam ni maksum. Maksum tu terpelihara daripada ke dia? Daripada dosa, daripada tersalah, daripada terlupa. Takkanlah imam-imam ni maksum daripada 2-3 perkara ni besar-besar ni. Nabi tidak maksum, mana rendah pula Nabi. Dia takut orang kata pula ke dia. Jadi dia pun penaik kata orang Nabi ni. Tambah kata. Nabi ini pun kena maksum daripada terlupa juga. Lepas tu kalau kita hola hadis-hadis lagu ni, tak sih, dia tak sih pakai. Dia tak sih pakai. Pok-pok enti hadis kau kau gapo kau, dia tak lagi kadang-kadang hadis ni, mungkin dia tak pakai hak kita. Dia kena mari Quran. Dalam Quran kan Nabi Musa kata, kau siapa dia? Khadir tu, qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni. Tu dia tu kan ayat tu, la tu'akhidni bima nasitu. Jangan kira salah lah aku dengan sebab aku terlupa. Musa kata. Tengok. Nabi Musa ada kata dia terlupa. Tu Quran tu. Nak tolak kau Quran? Tolak. Dia dalam Quran tu. Hadis ni sesuai dengan Quran. Dalam apa nama ni, surah Al-A'la tu selalu dibaca, selalu kita dengar baca, imam baca kan, sanuqri'uka fala tansa illa ma sya Allah. Ada ke tu illa tu? Kami akan bacakan ayat tu kepada kamu, engkau tidak akan lupa kecuali yang Allah hendak. Yang ni kehendak Allah boleh berlaku kepada Nabi itu, dia terlupa boleh, sebab dia manusia. Apa-apanya dia manusia, boleh terlupa. Dengan sebab itu kita kata, kalau demo kata imam-imam ni maksum daripada terlupa juga, mana lebih daripada Nabi. Kalau lagu tu orang yang mengatakan siapa-siapa lebih daripada Nabi, orang tu rosak akidah dia, rosak, kena ngucak semula. Tak boleh. Dan dalam Quran kata, berapa tepat dia sebut tu Nabi ni terlupa dia. Ada terlupa, Nabi ada terlupa, Nabi kita pun ada terlupa. Nabi kita pun ada terlupa. Dalam Quran ni banyak sebut. Dalam hadis ni iyalah. Maknanya terlupa tu boleh, tapi terlupa hak lagu ni tak boleh kepada Nabi. Allah SWT beri satu ayat, suruh dia sampaikan kepada orang, dia tak ada sapa lagi kepada siapa-siapa pun, dia terlupa dulu lagi. Lagu tu tak boleh, mustahil. Tidak, tak berlaku. Kalau dia sudah sampaikan, macam ayat ni, dia sudah sampaikan. Kalau dia tidak sampaikan, lagu mana sahabat nak baca dalam semaya tu? Makna dia tu berajar sok bodoh, dia nak baca sok bodoh, sahabat dengar dah. Tapi ada ketika dia terlupa. Lagu tu tak apa. Hak terlupa tak lehnya lagu mana? Iaitu dia tak ada sapa gapo-gapo. Terlupa dah. Jadi sehingga perintah Allah tu tidak sapa. Itu tak boleh berlaku. Terlupa lagu tu tak boleh berlaku. Ataupun terlupa sehingga terjejak agama, tak boleh lagu tu. Kalau tidak terjejak agama, macam ni, dia pun kata dia telah mengingatkan aku. Tak apa. Jadi maknanya dia mengesahkan lagi. Bukan hak tu dia terlupa tu makna sudah mansuh kau gapo ke tak timbul masalah tu. Hanya dia terlupa. Dan dia kata sekarang ni bila dia mengingatkan saya, jadi betul lah tu. Teruslah hak tu sebagai Quran. Bukan kata hak Nabi jaga-jaga terlupa, maknanya hak tu tidak Quran. Tidak, bukan lagu tu. Tetap Quran. Dan Nabi SAW duk baca semua dalam sembahyang dia. Bukan makna bila kata Nabi baca ni tidak ada terlupa. Tak, boleh jadi terlupa. Dia terlangkap, dia tertinggal, tergugur daripada dia. Nak rayaknya kalau kata manusia tak usah duk rayak lah. Bisa setara mana pun, ingatan dia tu kuat setara mana pun, hatta Nabi sekalipun
dia boleh berlaku. Boleh berlaku. Kesilapan yang seumpama ini. Tetapi hak lupa hak tak boleh macam tadilah. Lupa hak tak boleh itu macam tadi. Lepas tu dalam hadis ni disebutkan sahabat tu baca derah. Bila baca derah, dia ada faedah dia. Antara faedahnya kepada dia, kalau orang yang terlupa, dia boleh ingat. Orang boleh ingat makna dia tu, terutama hak faham lah kan. Bila dia baca tu, dia menghayati makna dia. Ada kalanya kita ni, kalau kita baca sendiri tengah semaya tu, kita nak cara nak ingat, nak biar betul tu, satu hal tu. Kalau kita tidak dalam semaya, kita dengar saja, kita tidak sibuk, kita boleh perhati, tumpu kepada makna dia, bukan kepada nak betul baca tu saja. Jadi ada faedah, banyak faedah kalau orang lain baca dan kita tidak duduk dalam semaya misalnya, iaitu mengingatkan orang tu, dan dia boleh dengar molek dengan penuh tadabbur, tidak sibuk dia dengan nak baca tu dalam semaya tu, tidak sibuk. Jadi banyak faedah walaupun kepada orang yang tidak semaya. Itu faedah baca derah. Tapi tak apalah. Masalah terlupa Quran ni, di sini dalam kitab kita ni pun dia ada sebut dalam muka surat 92, ulama khilaf tentang terlupa Quran. Kita tak boleh kata saya terlupa Quran, saya telah lupakan Quran, tak boleh. Saya terlupa, tu tak apa. Nasitu, tak boleh kata nasitu Al-Quran, nasitu surat kadza, tak boleh kata lagu tu. Aku telah melupakan, tak boleh. Mana kita sengaja melupakan. Tapi kalau kita kena kata lagu mana? Nabi SAW ajar dalam hadis yang lain, unsituha, aku telah terlupa ayat tu bukan dengan sengaja. Tu maknanya bukan dengan sengaja lah. Jadi ulama khilaf tentang terlupa Quran. Ada yang mengatakan dosa besar kalau terlupa Quran. Mereka berhujah dengan hadis yang dikemukakan oleh Abu Dawud dan Tirmizi, daripada hadis Anas marfu'an, iaitu Nabi SAW bersabda, dikemukakan kepadaku dosa-dosa hambaku, tidak aku nampak satu pun dosa yang lebih besar lagi daripada satu surah daripada Al-Quran yang diberikan kepada seseorang, lepas tu dia melupakannya. Thumma nasiyaha, dia melupakannya. Kita terjemah dengan makna dia melupakannya, nasiyaha, sebab ha tu jadi maf'ul. Dia melupakannya. Kalau terlupa, mana benda tu hilang daripada kita. Hak tu dia tidak mutaaddi. Hak ni mutaaddi ni nasiyaha, dia melupakannya. Melupakannya tu mana dengan sengaja. Kalau kita kata unsi tuha, saya telah terlupa. Unsia itu fa'il bina majhul. Bina majhul mana kita tidak buat sendiri, dilupakan. Mana ada orang lain yang membuatkan kita tu terlupa. Kita bukan sengaja, Allah lah. Kalau lagu tu tak apa. Tapi hadis ini sanadnya dhaif. Sanadnya dhaif. Dan kepada orang yang takut sangat, dia duk pegang dengan hak ni, tak boleh, hak ni tidak kuat mana hadis ni. Kalau nak kira terlupa lagu tu tidak dengan sengaja, lagu tu Nabi pun ada berlaku. Lagu tu tak ada orang ngapal Quran, tak ada orang berani ngapal Quran lagu tu kan. Dengan sebab itu bila kita tahu bahawa hadis ini dhaif, tak apalah apa. Tapi jangan sengaja. Sengaja dalam ke mana? 2 tahun tak baca Quran. Dia tu hafiz, ngapal Quran dulu, nak hari baca 2 tahun tak sentuh Quran, tak cara Quran. Tak boleh lagu tu. Ataupun melupakan Quran dalam ke mana? Dulu hafal ingat, lepas tu nak baca tengok pun tak kena. Gitu mon. Tu tak boleh lagu tu. Memang dosa besar kalau lagu tu. Memang dosa besar kalau lagu tu. Dia baca pun tak kena dah. Padahal dulu habis dah Quran juga. Ngapa benar? Ngapa. Kalau tak ngapa tu lain, hukum dia tak masuk. Tapi dia tak ada kelebihan. Hak tak ngapa tu tak ada kelebihan. Hak ngapa tadi dosa besar. Memang dosa besar. Kalau sekiranya dia buka Quran pun nak baca pun tak boleh. Bukan sekadar terlupa gitu dah. Nak baca ni surat ni tak boleh. Kalau lagu tu memang dosa besar. Tapi kalau orang tu memang tidak ngapal Quran,
pada tu kemudian dia tua lama tak tahu Quran ni, duk nego duk gapo ni macam-macam ni dah. Lepas tu nak buka tak boleh baca. Itu tidak dosa besar. Tidak sampai ke peringkat tu. Tapi dia tak ada kelebihan menghafal Quran. Tak ada kelebihan pun. Walau bagaimanapun tak molek lah. Lagu mana? Siapa mula habis dah namak dah kita kata. Nah, pada tu siapa buka Quran tak boleh nak baca ni, tak pernah sabar. Kalau kata dosa besar pun menasabah juga. Tapi ulama tak letak situ. Tak letak situ. Hak maksud lupa ni lupa setelah dia hafal. Maknanya kiranya rapat benar lah dia dengan Qurannya. Tiba-tiba siapa tu lupa gitu. Tu tak boleh. Abu Dawud kata ni Harun An-Nahwi meriwayatkan daripada Hammad. Tadi Musa bin Ismail meriwayatkan daripada Hammad. Dia riwayat bukan Musa saja, ada orang lain lagi, iaitu Harun An-Nahwi. An-Nahwi ni maknanya orang yang bisa nahwu lah, ahli nahwu. Dia meriwayatkan daripada Hammad bin Salamah dalam surah Ali Imran, fil huruf, berhubung dengan qiraat, bacaan, berhubung dengan bacaan. Wa ka'ayyim min nabiyyin, hak tu. Wa ka'ayyim min ayatan tadi, wa ka'ayyim min nabiyyin, hak sebenarnya kalau mengikut riwayat Harun An-Nahwi. Dan hak tu pun lebih sesuai. Sebab nak kata Nabi SAW kata berapa banyak ayat aku terlupa, dialah yang mengingatkan aku, tak pernah sabar. Tapi kalau ayat wa ka'ayyim min nabiyyin tu telah tergugur daripada aku, dan aku teringat tu apabila aku dengar dia baca, tu benar sabar. Lepas tu riwayat asal lagi ni, pernah Nabi SAW beriktikaf di masjid. Lepas tu dia dengar orang baca doa. Nabi SAW duduk dalam masjid, dia pun buka tabir. Mana dalam masjid ni boleh pasal tabir, boleh pasal tabir bila beriktikaf. Tempat kita ni tidak berapa hidup iktikaf ni. Hak moleknya memang molek lah buat iktikaf. Dan iktikaf tu, bila iktikaf tu dia boleh pasal pasal apa di tabir tu. Sebab apa? Bila iktikaf seseorang tu akan tidur situ, akan segala-galanya tak pergi lain lah. Bila tidur boleh jadi terdedah aurat, kau gapo, kau tak molek lah orang tengok. Dengan sebab tu dia ada tuduh lingkung gitu. Lingkung orang sakit di hospital tu lah. Kita kata boleh tarik, boleh tutup, molek buat lagu tu. Nabi SAW pun buka. Dia kata, demo ni, kamu ni semua ni duduk bermunajat dengan Tuhan kan. Bila bermunajat dengan Tuhan, janganlah sampai mengganggu orang lain. Dalam masjid tu ada duduk semayang, ada macam-macam lah. Tak boleh lah derah gitu. Dan jangan badi akak sorok pula baca tu ketika dalam semayang ataupun ketika di luar semayang. Bukan dalam masjid, orang lain duduk semayang, boleh mengganggu. Makna Nabi SAW tegur tadi, baca derah boleh, tapi jangan sampai mengganggu orang. Ganggu ni termasuklah orang yang tidur. Hak Sayyidina Umar tadi tu lagu lain tu, untuk terbiah dia tu, untuk terbiah dia tu, anak bini dia. Dan dia kira cukup dah tidur tu. Dia kira cukup dah. Kalau dia baca derah nak suruh bangun pun tak apa tu. Tapi kalau orang lain suku sakak, kita tak tahu apa cerita dia tidur puas dia ke tidak ke apa, tak boleh nak baca derah gitu, ganggu orang. Hak Sayyidina Umar tadi bab tarbiyah. Tarbiyah ni lain. Sebab sekolah lah, sekolah ni dia kena pakai uniform lagu ni untuk tarbiyah. Padahal uniform lagu tu bukan wajib pun. Mana agama kata wajib pakai lagu tu nya. Tapi bila kita masuk situ kena ikut cara lagu tu. Cuma dalam Islam ni dia ada beza. Sini lagu lain, sini lagu lain. Tak apa, benda hak tidak wajib pun kita buat apa wajib. Tak apa. Sekiranya benda tu untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Terutamanya untuk mendidik anak buah kita, boleh kita buat dengan tidak mengenepikan, mengabaikan keperluan dia lah. Kalau siapa tak cukup tidur gapo, kita sedaklah tidur awal. Ya bini ni duduk main anak dah. Duduk cawa ke saling pempos, saling laping anak gitu gini bangun. Kita kira gerak dia bila kita bangun. Tak boleh lah dia baru tidur. Tak boleh, kena ada simpati tu. Kesian belah, timbang rasa, tengok keadaan tu tidak serupa keadaan tu. Kira-kira hak tadi, hak Sayyidina Umar tu maksud dia lagu tadi. Jangan kita keliru. Jangan kira nak gerak saja orang tidur. Sebab kita tengok pula Nabi SAW dia kata lagu mana. Tengok
Terutamanya kalau dalam masjid, orang lain duduk semayang, kita duduk baca derah, tak boleh. Tak boleh. Mengganggu orang semayang, dosa. Walaupun hak kita baca tu Quran, tapi kalau siapa ganggu orang, dosa. Tidak kata bila kita buat kebajikan ni boleh pahala lah ke mana-mana. Tak, tengok dulu. Macam saat ni dosa. Dosa. Baca Quran sekalipun. Apatah lagi kalau mengatik kau, kalau gapo kau. Baca Quran tu tinggi benar tu. Tak boleh. Tak boleh. Riwayat daripada Uqbah bin Amir Al-Juhani, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang baca derah Quran ni serupa dengan orang yang beri sedekah secara terbuka. Orang yang baca qahar serupa dengan orang yang beri sedekah secara sulit. Yang ni kedua-duanya boleh. Kedua-duanya boleh. Ada i'tibarat yang tersendiri. Di sini ambil kira benda ni boleh jadi molek. Tapi kalau ambil kira benda lain pula jadi tak molek. Jadi yang ni bergantung kepada keadaan. Kalau bui baca derah tu nak suruh orang kata sedap ngaji, tak boleh. Tak boleh lah. Nak menyuruh. Supaya juga bui sedekah nak suruh orang kata dermawan, tak boleh. Dosa. Bukan setakat tak boleh pahala, dosa. Mengaji Quran pun lagu tu juga. Tapi kalau mengaji Quran tu dengan maksud orang boleh dengar kita baca molek, orang boleh tadabbur makna, boleh mengingat, ada maksud molek, dan kita pun tidak nak menunjuk. Tak apa kan lagu tu. Molek baru. Dan kita boleh sedekah secara terbuka tu. Boleh jadi terfikir, dia ni bukan kaya mana, nak banding dengan aku lagi kaya tak? Dia boleh beri sedekah, aku nak kau tak boleh beri. Boleh jadi dia terfikir nak beri kata. Boleh jadi dia terfikir nak beri kata. Jadi mana benda ni bergantung kepada keadaan. Tidak kata nak kata tak molek dalam semua keadaan pun tak boleh juga. Nak kata molek belaka pun tak juga, tengok keadaan. Hak bui secara sulit tadi pun gitu juga. Ada kalanya bui secara sulit itu lebih molek. Ada kalanya bui secara sulit itu tidak molek. Sebab apa? Orang tak tahu. Dia kamak kau, orang tak bui belaka. Dia pun tak bui kata. Sedekah. Dia kamak kau, orang duduk senyap dalam rumah masing-masing belaka. Mana dia tahu? Dia tak tahu. Tapi kalau dia pakat tengok orang ni gitu, dia naik semangat. Dia jadi terikut-ikut. Kalau orang lain buat belakang nak teragetek dia. Gitu. Tapi kalau pakat tak usah teradu dulu lagi dah. Tak ada lah tarikan. Ini salah satu perkara yang menariknya apabila orang tu buat, orang ni buat, kita pun nak getek lagu tu. Gitu. Orang ramai ni gitu. Jadi kita tak boleh katalah hak lagu ni mesti tak molek. Tak. Hak lagu ni mesti molek. Tak. Bergantung kepada keadaan belakang. Sekat tu lah. Wallahu a'lam. Wa akhiru.